Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk subtopik yang seterusnya iaitu 2.5 pertukaran gas dalam tumbuhan. Okey, untuk pertukaran gas dalam tumbuhan ni, kita kena sedia maklum bahawa tumbuhan juga mempunyai menjalankan proses respirasi. Kenapa dikatakan begitu? Kerana tumbuhan juga mempunyai keperluan tenaga. Semua organisma yang ada di bumi, sama ada haiwan ataupun tumbuhan, menjalankan proses respirasi. Okey? Proses respirasi oleh mitokondria seperti mana yang kamu belajar semasa kata satu, proses respirasi di mana glukosa dioksidakan oleh oksigen untuk menghasilkan tenaga. Okey, tenaga dan karbon dioksida. Tenaga itulah yang digunakan oleh sel-sel dalam organisma untuk menjalankan prosesnya. Okey, untuk tumbuhan, proses pertukaran gas ini berlaku di daun, batang dan akar. Maka ketiga-tiga bahagian ini perlu mempunyai luas permukaan yang besar supaya berlakunya pertukaran gas yang cekap. Okey, resapan karbon dioksida. Okey, kita fokus dulu untuk karbon dioksida. Karbon dioksida ataupun oksigen, gas-gas ini meresap masuk. Kalau untuk daun, dia melalui liang stoma. Okey, pada permukaan bawah daun, kebanyakannya mempunyai liang stoma. Liang stoma ni, ini liang ni, berfungsi untuk laluan pertukaran gas. So, untuk membolehkan gas itu bertukar, dia bergantung kepada resapan. Dia melalui proses resapan di mana dia bergantung kepada kepekatan gas itu di dalam sel, okey, mahupun di luar sel. Maksudnya, sekiranya kepekatan karbon dioksida di luar sel tinggi, maka karbon dioksida akan meresap masuk ke dalam sel yang mana sel mempunyai kepekatan karbon dioksida yang rendah. Okey. So, proses pertukaran gas dalam tumbuhan bilakah dia berlaku? Okey, dia berlaku bergantung kepada adanya cahaya matahari. Okey, kenapa adanya cahaya matahari? Sebab bila waktu siang, kita tahu tumbuhan akan menjalankan fotosintesis. Fotosintesis dengan mengambil karbon dioksida dan membuang oksigen. Okey, proses fotosintesis dia menggunakan karbon dioksida, okey, air, dan dia menghasilkan glukosa sebagai dia punya makanan dan juga oksigen. Maka semasa waktu siang, semasa proses fotosintesis, pengambilan karbon dioksida dan pembebasan oksigen berlaku. Dalam masa yang sama juga, pada waktu siang, proses ini, karbon dioksida bertindak balas dengan oksigen, menghasilkan tenaga dan karbon dioksida melalui proses respirasi. Maksudnya pada waktu siang, fotosintesis berlaku dan juga respirasi. Okay, faham ya? Okay, fotosintesis dia mengambil karbon dioksida, dia membebaskan oksigen. Manakala respirasi dia mengambil oksigen dan dia membebaskan karbon dioksida. Tapi bila waktu malam tak ada cahaya matahari. Bila tak ada cahaya matahari, hanya oksigen sahaja yang diambil dan karbon dioksida disingkirkan melalui proses respirasi. So, respirasi ni berlaku setiap masa.
Okay, untuk menghasilkan tenaga. Tenaga ni nak buat apa? Tenaga ni digunakan oleh sel ke dalam sel tumbuhan. Apa keperluan tenaga untuk sel tumbuhan ataupun tumbuhan ni? Untuk dia membesar menjadi lebih tinggi, menambah bilangan sel supaya akar dia lebih memanjang, menghasilkan lebih banyak daun. Itu untuk dia menghasilkan sel baru, dia memerlukan tenaga. Proses menghasilkan tenaga menggunakan proses respirasi. Okey, ini adalah keratan rentas daun. Okey, pertama kita tengok dulu bahagian-bahagiannya. Okey, yang pertama adalah bahagian kutikel. Kutikel adalah bahagian yang berlilin pada permukaan atas. Lepas tu sel di bawah kutikel kita panggil sel epidermis atas. Selepas itu kita ada sel mesofil palisad yang tersusun memanjang begini. Seterusnya xilem dan phloem adalah tisu vaskular untuk tisu pengangkutan, mengangkut air dan glukosa tu. Okay. Kita ada tisu mesofibrous span, okay, bentuk tidak sekata dan tersusun secara longgar. Okay, bila dia tersusun secara longgar, maksudnya dia ada ruang-ruang antara sel mesofibrous span ni. Lapisan bawah kita ada epidermis bawah. Kita ada sel pengawal yang berbentuk seperti kacang ni. Sel pengawal ni dia mengawal bukaan liang stoma. Stoma adalah liang di mana gas boleh meresap masuk ataupun keluar. Okay, ini keratan rentas daun. Okey. Yang pertama, teacher nak tunjukkan bahawa sel mesofil palisad dia mempunyai ini kloroplas. Okay, kloroplas, kita tahu kloroplas dia penting untuk proses fotosintesis. So, bila sel mesofil palisad ni banyak kloroplas, bila ada kehadiran cahaya, semua kloroplas ni akan menjalankan proses fotosintesis. Bila fotosintesis berlaku, kepekatan karbon dioksida di dalam sel akan menjadi rendah sebab digunakan semasa fotosintesis. Maka karbon dioksida yang tinggi dalam ruang udara antara sel akan meresap masuk ke dalam sel untuk menjalankan proses fotosintesis. Okey, perbezaan kepekatan ni menyebabkan gas itu sentiasa meresap masuk. Bila kawasan ni dah rendah, maka karbon dioksida yang daripada persekitaran akan meresap masuk. Okey. Apabila fotosintesis berlaku, fotosintesis akan membebaskan oksigen. So, oksigen ni nampak tak dia dibebaskan daripada sel. Okey, dan dibebaskan supaya terus ke persekitaran. Okey. Kita tahu liang stoma dan sel pengawal tadi. Okey. Liang stoma adalah laluan untuk pertukaran gas. Liang ini dikawal oleh sel pengawal. Bukaan dan tutupnya tu dikawal oleh sel pengawal. So setiap stoma terdiri daripada satu liang stoma dikawal oleh sepasang sel pengawal. Sel pengawal ini juga mempunyai kloroplas untuk menjalankan fotosintesis. So, bila waktu siang, sel pengawal akan menjalankan fotosintesis dan menyebabkan, bila dia menjalankan fotosintesis tu, dia menyebabkan liang itu terbuka. Bila waktu malam, dia tak menjalankan fotosintesis, menyebabkan liang itu tutup. Kita akan tengok macam mana
stoma tu boleh terbuka dengan tertutup akibat fotosintesis. Okey, untuk melihat pengaruhnya kepada liang stoma, kita akan tengok proses osmosis. Apa itu pula proses osmosis? Osmosis merupakan proses di mana molekul air meresap daripada kawasan menuruni kecerunan kepekatan air. Maksudnya daripada kawasan air tinggi ke kawasan air yang rendah, merentasi membran sehinggalah keseimbangan molekul air kedua-dua kawasan adalah sama. Itu adalah proses osmosis. Okey, kita tengok pada gambar ni. Okey, sebelah sini, okey, molekul airnya lebih banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, ni 8. Molekul air sebelah sini 2. Bermaksud kawasan, saya kata label A, kawasan A mempunyai kepekatan air yang lebih tinggi daripada kawasan B. Maka ada perbezaan kepekatan kan? Ke air tu boleh meresap, merentasi, yang tengah ni adalah membran. Okay, merentasi membran supaya keseimbangan molekul air kedua-dua kawasan adalah seimbang. Itu adalah konsep osmosis. Kita nak tengok konsep osmosis ini berlaku dalam sel pengawal. Okey, ulang balik tadi, osmosis adalah proses pergerakan molekul air daripada kawasan kepekatan air tinggi ke kawasan kepekatan molekul air rendah merentasi membran separa telap. Okey. So, apa yang berlaku ialah ketika kehadiran cahaya matahari, sel pengawal menjalankan fotosintesis untuk menghasilkan glukosa. Bila glukosa dalam sel ni banyak, okay, menyebabkan, okay, bila glukosa banyak, fotosintesis banyak, air dalam ni berkurang, air yang di luar yang lebih banyak, okay, akan meresap masuk ke dalam sel. Sehinggalah sel itu menjadi, sel pengawal tu menjadi segah. Segah bermaksud bila air masuk, air akan memenuhi bakul. Bila bakul penuh, dia akan berkembang dan dia menolak ke dinding sel. So sel itu akan menjadi senggah dan bila dia segah, dia akan membengkok. Berbanding pula bila waktu malam. Bila waktu malam, ni malam, sel pengawal tak jalankan fotosintesis. Glukosa dalam ni akan menjadi rendah dan air banyak. Bila air banyak, kepekatan air dalam sel tinggi, maka air akan meresap keluar ke kawasan yang rendah di luar pada sel. So, bila air meresap keluar daripada sel pengawal secara osmosis, sel pengawal dia tak bengkok, dia akan menjadi lurus semula ataupun kait. Keadaannya kita panggil flasid. Okay? Flasid adalah lawan kepada segah. So, bila dia lurus menyebabkan liang tu tertutup. Kalau bengkok, kalau kedua-dua bengkok, kan, katalah ada sebelah ni pasangan dia, maksudnya stoma ni, tengah ni, stoma akan terbuka pada waktu siang. Kalau lurus, ni pasangan lagi satu menyebabkan nampak tengah ni tutup. Stoma tertutup. Itulah konsep osmosis, okay, berlaku dalam sel pengawal akibat sel pengawal menjalankan proses fotosintesis. Okay, ini yang teacher terangkan tadi. Okay, pada waktu siang, air akan meresap masuk ke dalam sel pengawal secara osmosis,
menyebabkan dia membengkok dan membuka liang stoma. Air masuk banyak-banyak. Air masuk banyak-banyak, sel akan menjadi segah. So dia akan membengkok. Pada waktu malam ataupun hari panas yang terik, air akan meresap keluar daripada sel pengawal. Bila air meresap keluar, sel pengawal akan kembali lurus dan liang stoma akan tertutup. Okey, kepentingan persekitaran yang tidak tercemar untuk kemandirian tumbuhan. Okey, supaya tumbuhan itu dapat tumbuh dan mengekalkan spesiesnya, persekitaran mestilah tidak tercemar. Okey, kenapa? Sebab kita nak tengok apa kesan jerebu, habuk dan debu ni kepada tumbuhan. Kita tahu bila keadaan jerebu, berdebu dan habuk, udara-udara ni akan membawa partikel-partikel yang tebal. Partikel perpencaran yang tebal. Dia akan menutupi permukaan daun sekaligus mengurangkan cahaya matahari untuk sampai ke daun dan juga terenap pada liang stoma sekaligus mengurangkan pertukaran gas antara tumbuhan dan udara persekitaran. So bila liang stoma tertutup, pertukaran gas tak berlaku, kuranglah proses respirasi dan fotosintesis, akhirnya tumbuhan boleh mati. Okey, apa kesannya gas beresid, pencemaran udara yang membawakan gas beresid seperti sulfur dioksida dan nitrogen dioksida? Masa Form 1 kamu dah belajar bagaimana gas-gas ini membentuk hujan asid. Okey, sulfur dioksida akan membentuk asid sulfurik, nitrogen dioksida akan membentuk asid nitrik yang akan larut dalam air hujan membentuk hujan asid. So hujan asid ni dia boleh membunuh sel tumbuhan menyebabkan tanah dan air permukaan bumi menjadi lebih berasid dan kurang subur dan tak sesuailah untuk pertumbuhan-tumbuhan. Maka tumbuhan tidak dapat hidup pada tanah yang berasid, akhir sekali akan mengurangkan hasil pertanian dan menyebabkan masalah kekurangan sumber makanan kepada manusia dan haiwan. So, apa langkah-langkah yang boleh kita buat untuk mencegah pencemaran dalam konteks untuk tumbuhan ni lah. Okey, yang berlaku sekarang ialah apakah langkah pencegahan pencemaran dalam konteks tempatan dan global. So, tempatan dan global kita tahu berlakunya pembakaran terbuka di Indonesia dan Malaysia apabila nak membersihkan hasil tanaman seperti kelapa sawit dengan padi. Maka kita perlu mengharamkan pembakaran terbuka. Kalau secara konteks global, negara Beijing dan China, kita boleh menghadkan kenderaan bermotor yang bergerak dan menggalakkan penggunaan tenaga alternatif seperti tenaga suria. Sebab kalau kita tahu konteks Malaysia ni, kita sentiasa menerima cahaya matahari secara berterusan sepanjang tahun. Tapi penggunaan tenaga solar di Malaysia masih lagi rendah. So kita membazir sumber tenaga suria yang sedia ada. Okay, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.